Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 18 Mac 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Berita utama, Sarawak tidak pernah melarang penganut Kristian di negeri ini untuk menggunakan kalimah Allah dengan hormat. Pejabat Ketua Menteri Sarawak dalam satu kenyataan media pada Khamis memberitahu dasar kerajaan Sarawak mengenai toleransi agama adalah konsisten sejak dari pentadbiran Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud. Pentadbiran Pehin Seri Adnan Satim dan Gabungan Parti Sarawak GPS sekarang yang dipimpin oleh Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg. Kenyataan itu juga menegaskan masyarakat Islam di negeri ini menghormati penganut Kristian serta sebaliknya dan begitu juga penganut agama lain. Ini jelas terbukti apabila Kerajaan Sarawak turut membantu agama lain melalui unit hal ehwal agama-agama lain ataupun UNIFOR. Kenyataan itu juga menyebut kerajaan negeri akan terus mempertahan dan memelihara toleransi beragama negeri ini kerana ia merupakan faktor penyatuan utama bagi rakyat. Kepimpinan GPS juga percaya rakyat negeri ini tidak akan terpengaruh dengan taktik yang cuba untuk menimbulkan keraguan terhadap sikap pemerintah dan akan terus melindungi perpaduan agama di Sarawak. Selanjutnya, mengenai laporan harian COVID-19 dengan Sarawak hari ini merekodkan satu lagi kematian di Sibu, menjadikan jumlah angka korban akibat pandemik itu meningkat kepada 95 kes. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, kes tersebut melibatkan perempuan warga tempatan berumur 58 tahun yang telah mendapatkan rawatan di Hospital Sibu kerana mengalami gejala demam, batuk, kehilangan deria bau dan lemah badan. Pada 21 Februari 2021, ujian RT-PCR telah didapati positif. Keadaan kesihatan kes dapat merosot dan meninggal dunia pada 17 Mac. Kes tidak mempunyai komorbid. Jurutankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak mengucapkan taziah kepada keluarga mangsa. Bercakap dalam sidang media COVID-19 pada Khamis, Datuk Ahmad Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memberitahu terdapat 303 kes positif baru dikesan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 13,413 kes. 101 di Serian, 57 di Bentulu, 47 di Sibu, 27 di Miri, 13 di Meradong, 10 di Kapit, 9 di Julau, 8 di Kuching, 8 di Serike, 6 di Seri Aman, 5 di Tanjung Manis, 4 di Bukit Mabung, 2 di Sebauh, 1 di Bau, 1 Belaga, 1 Kenawit, 1 Semarahan, 1 Selangau dan 1 Subis. Beliau turut mengisytiharkan dua kluster baharu iaitu kluster Depot Immigration Semuja Serian dan kluster Sungai Atap Meradong. Sementara itu, mengulas mengenai pembelian vaksin, Datuk Ahmad Douglas memberitahu pihaknya telah menghantar surat kepada Kerajaan Persekutuan bagi tujuan itu. Saya sedang menghantar surat pada hari ini kepada Yang Berhormat Khairi memberitahu beliau bahawa Sarawak memang berhasrat untuk membeli vaksin. Sekiranya vaksin yang dibekalkan dari Kerajaan Persekutuan tidak dapat memenuhi jadual pemvaksinan kita di Sarawak. Di Sarawak kita telah menjadualkan bahawa by the end of August we hope the qualified and willing Sarawakian to be vaccinated, and that will depend on the capacity, that depend on the supply of the vaccine. Beralih ke laporan berikut. Kerajaan akan menganjurkan program Malaysia Prihatin buat julung kalinya di peringkat Kementerian Kerajaan Persekutuan. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah, program itu diadakan untuk menjelaskan kepada rakyat tentang proklamasi darurat yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi proklamasi darurat ini di bawah perlembagaan, iaitu Perkara 150/1. Jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan
atau kehidupan ekonomi ataupun ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu proklamasi darurat dengan membuat dalamnya suatu pengistikharan yang bermaksud sedemikian. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan program Malaysia Berhati yang diadakan di Limbang pada Rabu. Dalam perkembangan sama, Datuk Hasbi menambah, Kerajaan Persekutuan telah melakukan pelbagai usaha untuk membantu rakyat mendepani cabaran pandemik COVID-19. Macam-macam yang dibuat untuk membantu meringankan kepayahan rakyat semasa berhadapan dengan wabak COVID-19. Jadi kita ni kena ingat semua tu. Keprihatinan itu memang ada di pihak kerajaan. Jadi janganlah kita terpengaruh. Mungkin ada setengahnya perkara-perkara itu belum sampai, ataupun the delivery itu yang menyebabkan terlambat. Sehubungan itu, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum digesa agar lebih peka dan memaklumkan pihak yang berkaitan jika masih terdapat penduduk yang layak tetapi masih belum menerima bantuan untuk diambil tindakan segera. Manakala di Sebuyau, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi pada Rabu, meninjau projek Bina Baharu Dewan Kampung Lubuk Mantap. Projek transformasi luar bandar RTP Adun Sebuyau itu melibatkan peruntukan sebanyak RM400,000. Tinjauan tersebut bagi memantau perkembangan kerja-kerja pembinaan di bawah seliaan syarikat Setiajaya yang telah siap hampir 30% dan dijangka siap pada 7 Ogos 2021. Syarikat Setiajaya Bina Baru Dewan Lubuk Mantap, projek bermula pada 11 bulan 12 2020 hingga 3 bulan 8 2021, iaitu selama 8 bulan. Semoga projek ini berjalan dengan lancar, dapat disiapkan dengan masa yang ditetapkan. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana telah menyediakan kemudahan kepada rakyat Sarawak. Di Dun Kakus, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Siki Tayai, telah melawat 10 tapak cadangan pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP pada Rabu. Berikut 10 projek RTP Dun Kakus yang dilawati Datuk John Siki Tayai seperti tertera. Selain melawat tapak projek RTP, Datuk John Siki turut mengadakan perbincangan dengan tuai rumah Encana bagi melihat sendiri cadangan tapak pembinaan baharu rumah panjang Encana yang akan dimasukkan dalam projek RTP Dun Kakus. Kesemua projek RTP yang akan dilaksanakan pada tahun ini bakal memberi manfaat dan kemudahan kepada penduduk rumah panjang terlibat. Laporan seterusnya mengenai ketibaan sebanyak 4,680 dos vaksin COVID-19 yang akan dihantar ke bahagian Bintulu. Dos berkenaan diterbangkan syarikat penerbangan Raya Airways dari Subang menggunakan pesawat B767-200F yang dikendalikan juruterbang Kapten Aminullah Mohamed Baharun dan dibantu pegawai pertama Alifi Zainal Abidin. Ia tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 5.20 petang Rabu. Selanjutnya, pandemik COVID-19 telah meninggalkan impak besar dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia ketika ini. Dalam usaha mengembalikan semula kehidupan seperti sebelumnya, Kerajaan Sarawak kini giat memberikan vaksin percuma kepada seluruh rakyat di negeri ini secara berperingkat. Ketika ditemui kru UKAS, rata-rata penduduk di negeri ini menyambut baik dan menyatakan kesediaan untuk menerima suntikan vaksin tersebut bagi memutus penularan jangkitan pandemik itu. Kami Syari Mohsen Al-Qadri, kami dah daftar untuk suntikan vaksin di dalam MySejahtera dan kami bersedia untuk mendapatkan vaksin dan kami menyuruh kepada seluruh warga Sarawak untuk register untuk dapatkan suntikan vaksin di dalam MySejahtera untuk kebaikan bersama. Kami dah mendaftar di aplikasi MySejahtera. Kami nak membantu kerajaan juga untuk
memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Hai, kami Zah Amirul. Kami dah register nama kami dalam MySejahtera dan kami dah apply diri kami untuk mengambil vaksin COVID-19. Tujuan kami mengambil vaksin itu supaya kita dapat menjalankan aktiviti-aktiviti harian kita dengan biasa, tanpa rasa takut, tanpa rasa apa-apa kerisauan. Jadi kami nak harap agar semua rakyat Malaysia sama-samalah kita mengambil vaksin untuk kebaikan kita. Lindung diri, lindung semua. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.